Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih bagi yang hadir pada malam ini. Pada malam ini kita akan tengok sedikit sebanyak dalam hukum tajwid berkaitan dengan topik mad dan juga qasar. Okey, jadi bagi yang terlepas pada bab-bab yang sebelum ni, para pelajar, para peserta boleh tengok pada video sebelum, iaitu berkaitan dengan nun dan juga mim mati. Kita dah tengok pada ikhfa syafawi, dah tengok pada idgham syafawi dan juga kita telah lihat pada izhar syafawi. Jadi pada malam ini para pelajar kita akan tengok pada mad dan qasar. Kalau ada yang dah beli buku, boleh buka pada muka surat 57. Siapa yang dah beli buku, boleh buka pada muka surat yang ke-57. Okey, boleh dengar suara Ustaz? Kalau tak jelas, bagi tahu. Okey, kalau ada masa, boleh scan QR code ni, tengok video. Ada penulis beritahu video berkaitan dengan mad dan juga qasar. Okey, kita semua tengok muka surat 58. Apakah yang dimaksudkan dengan mad dan juga qasar? Ramai yang tak pernah dengar apa mad dan juga apa qasar ini. Okey, apa mad dan juga apa qasar ini. Okey. Dari sudut definisinya, mad dan qasar, mad maksudnya menambah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, yumdidkum rabbukum. Maksudnya menambahkannya. Menambahkannya Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kamu. Yumdid kalimah mad ni dia. Yumdidkum daripada kalimah mad. Okey. Dari sudut istilah, mad bermaksud memanjangkan suara ketika bertemu dengan huruf mad atau huruf lin. Okey. Iaitu memanjangkan suara kita ketika bertemu dengan huruf mad atau huruf lin. Panjang suara ni maksudnya kita baca dengan kadar harakat. Okey, ketika bertemu huruf mad atau huruf lin. Apa dia huruf mad, para pelajar? Iaitu huruf alif, huruf waw dan juga huruf ya. Huruf alif sebelumnya berbaris di atas, huruf waw sebelumnya berbaris di depan, huruf ya sebelumnya berbaris di bawah. Itu ialah huruf mad, ada 3. Manakala huruf lin ada 2, iaitu huruf waw dan juga huruf ya. Apa dia? Huruf waw sebelumnya berbaris di atas, huruf ya juga sebelumnya berbaris di atas. Itu ialah huruf lin. Jadi kalau bertemu sahaja huruf dengan huruf mad, huruf lin, maka perlu dibaca dengan panjang. Okey. Ia berbeza dengan qasar. Ni qaf sad ra. Qaf sad ra, qasar. Qaf sad ra. Qasar dari segi bahasanya bermaksud menahan. Ia memendekkan sesuatu ke atasnya. Maknanya bacaan pendek. Ia merupakan kata lawan bagi mad yang bermaksud panjang. Okey. Mad panjang, qasar maksud dia pendek. Manakala qasar dari segi istilah mempunyai beberapa makna menurut penulis kitab Hidayah Al-Qari, iaitu yang pertama, mengekalkan huruf mad tanpa penambahan. Maksudnya huruf mad itu kekal dengan bacaan 2 harakat sahaja. Wama contohnya, wama nunazzilu. Wama 2 harakat. Itu mengekalkan huruf mad tanpa ada penambahan. Yang kedua, mad dengan kadar 1 harakat seperti dalam perbincangan hakinayah. Okey. Mad dengan kadar 1 harakat maksudnya bacaan yang pendek sahaja. Okey. 1 harakat tu seperti tidak ada harakat lah. Macam kita baca mana-mana huruf. Contohnya bihi, bihi, bihi. Hi tu ialah hakinayah. Jadi hi tu baris di bawah, bacaan yang pendek. Nombor 3, mad dengan kadar untuk mencapai suatu huruf dan ia hanya terdapat pada huruf lin ketika menyambung bacaan. Maksudnya dia kata qasar tu ialah pada mad panjang dengan kadar untuk mencapai suatu huruf dan ia hanya terdapat pada huruf lin ketika menyambung bacaan. Maksudnya ia memberitahu huruf lin itu ada qasar. Contoh, li'ilafi Quraisyin ilafihim. Quraisyin. Ra, ya. Raisyin. Ya mati, sebelum ya ada huruf ra. Ra berbaris di
di atas. Jadi dia kata itu maksudnya qasar, bacaan yang pendek. Jadi untuk cara mudahnya kita faham para pelajar, mad ialah bacaan yang lebih daripada 2 harakat. Qasar maksudnya 2 harakat dan kurang. 1 harakat pun qasar, 2 harakat pun qasar. Tetapi kalau sebut saja mad, maka dia boleh jadi 4, boleh jadi 5, boleh jadi 6 ataupun bacaan yang lebih daripada itulah. Jadi kalau dalam bacaan Quran ada tak lebih daripada 6? Tidak ada. Biasanya 6 yang paling panjang. Okey. Okey, kita tengok apakah huruf mad. Terdapat 3 huruf mad dalam 3 keadaan seperti berikut, iaitu huruf alif yang bertanda mati dengan baris atau huruf sebelumnya. Okey, nampak tak? Alif yang bertanda mati dengan baris atas huruf sebelumnya. Ni, mana huruf sebelumnya? Qaf. Ada baris tak? Ada. Baris mana? Atas. Jadi alif ini dibaca dengan mad. Qala. Jadi qala. Boleh? Ini ialah alif mad kita panggil. Yang kedua huruf waw yang bertanda mati dengan baris depan huruf sebelumnya. Ni. Waw. Sebelum waw ada huruf qaf. Yaqulu. Ini ialah waw mad. Kena ingat para pelajar kena ingat. Waw ni waw apa? Waw mad. Dia ada 2 waw. Satu waw mad dan juga satu lagi waw asal. Waw asal contohnya waw yang berbaris di atas. Waw yang berbaris di bawah. Waw yang berbaris di hadapan. Itu ialah waw asal. Baik. Nombor 3, huruf ya yang bertanda mati dengan baris bawah huruf sebelumnya. Ya ni baris mati, ni dia. Dengan baris bawah huruf sebelumnya. Mana dia? Huruf qaf baris di bawah. Qila. Okay, boleh. Ini semuanya huruf mad. Merujuk kepada perkara di atas, penggabungan 3 huruf mad ini telah pun tertulis dalam firman Allah Ta'ala, Nuhaiha. Jadi kalau para pelajar boleh tengok, Nuhaiha. Nuhaiha. Okey, nun bagi depan, nu. Ini mad pertama. Hai, mad kedua. Ha, mad yang ketiga. Jadi ada 3 huruf mad dalam satu kalimah ini. Boleh Para ulama menyatakan bahawa huruf ini telah dikhususkan dan didatangkan padanya penambahan untuk membezakan dengan huruf yang lain. Maksudnya memang ada penambahan dalam bacaan, dalam suara kita supaya ia dapat dibezakan dengan huruf yang lain. Kalau dalam bahasa Melayu kita ada huruf vokal dan juga huruf konsonan, begitulah juga dalam bahasa Arab. Okey, jelaskan semua para pelajar. Kata lain bagi huruf mad. Okey, ini ialah nama lain bagi huruf mad. Maksudnya huruf mad ni dia ada banyak nama. Para pelajar mesti rasa huruf mad ni, alif waw ya, ada satu nama sahaja. Jawapannya bukan. Huruf mad ada nama-nama yang lain. Apa dia? Yang pertama ialah huruf jaufiyah. Huruf yang keluar daripada rongga. Rongga apa? Rongga mulut dan juga rongga leher kita. Itu ialah huruf mad. Huruf jaufiyah. Jauf maksud dia rongga. Jadi qala, qila, qulu, itu ialah huruf mad yang keluar daripada jaufiyah. Makhraj huruf mad ialah jauf. Jadi dinamakan sebagai jaufiyah. Baik. Yang kedua ialah huruf hawaiyah. Kerana ia terdiri daripada angin di mulut. Boleh Jadi boleh jadi setengah orang kata huruf mad ini nama dia ialah huruf hawaiyah. Okey, huruf hawaiyah. Hawa maksudnya daripada udara ataupun angin. Yang terakhir sekali ialah huruf khafiyah. 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 Kerana ringan untuk disebut, huruf ini merupakan huruf yang paling ringan dan tahap keringanannya didahului dengan huruf alif, kemudian huruf ya dan terakhir huruf waw. Jadi huruf yang paling ringan ialah huruf alif. Qala, wama, ataina. Kemudian huruf ya, qila. Okay. Yang terakhir ialah huruf waw. Jadi ini ialah tahap dia lah. Jadi kalau dalam peperiksaan nanti ada tanya apakah nama lain bagi huruf mad, ini jawapannya. Yang pertama huruf jaufiyah, yang kedua huruf hawaiyah, yang ketiga huruf khafiyah, huruf yang ringan. Baik, seterusnya ialah huruf lin pula. Ni ramai yang tak tahu ni para pelajar. Apa huruf lin? Huruf mad dah tahu tadi, alif, waw dan juga huruf
ya. Kan? Alif, waw, ya. Tetapi dengan syarat sebelum huruf alif ada baris atas. Sebelum huruf waw ada baris depan. Sebelum huruf ya ada baris di bawah. Maka sekarang ni kita tengok apa huruf lin pula. Okay. Lin bermaksud lembut. Jadi kalau ada dalam ni yang tanya apa maksud lin. Lin daripada kalimah layin. Linun. Maksud dia ialah lembut. Huruf lin pula terdapat padanya dua huruf. Terdapat dua huruf. Lin. Okey, cuba tengok. Yang pertama ialah huruf ya bertanda mati dan huruf berbaris atas sebelumnya. Fathah. Mana huruf ya berbaris mati, bertanda mati ni dia. Ya baris mati. Mana yang baris mati ni sukun ni, nampak tak? Yang macam klik kertas tu. Ni. Ni ya, atas dia ada macam klik kertas. Okey, tanda mati. Dan huruf sebelumnya baris di atas. Apa huruf sebelum ya? Kha. Apa baris kha? Fathah, baris atas. Khairu. Maka ini ialah huruf ya lin. Bukannya ya mat. Kalau huruf ya mat, huruf ya mati, sebelumnya berbaris di bawah. Okey, baik. Yang kedua, cuba tengok para pelajar. Huruf waw bertanda mati dan huruf berbaris atas sebelumnya. Jadi huruf ya, ini huruf waw pula. Bertanda mati dan huruf berbaris atas sebelumnya. Ni waw mati ni, nampak tak? Sebelumnya fa. Fa baris di mana? Fa berbaris di atas. Fauzu. Al-fauzu. Jadi kalau orang tanya, waw ni apa nama dia? Waw ni ialah waw lin. Jadi kalau waw lin, ia berbeza dengan waw mat. Okey, jelas jadi huruf mat ada 3, huruf lin ada 2 sahaja. Apa yang membezakan kedua-dua ni? Iaitu baris sebelumnya. Bukan baris selepas, tetapi baris sebelumnya. Okey. Boleh faham semua? Kalau tak faham boleh tanya. Okey, next huruf alif mewakili huruf mat dan juga huruf lin. Ni dia kata huruf alif mewakili huruf mat dan juga huruf lin. Ia disifatkan sebagai huruf yang lazim kerana huruf alif ini tidak berubah dengan tandanya yang mati dan juga apabila sebelumnya berbaris atas. Okey. Ia disifatkan sebagai huruf yang lazim. Lazim ni huruf yang mesti ada, yang kebanyakannya banyak digunakan dalam percakapan dan juga banyak ayat. Okey. Kerana huruf alif ni tidak berubah dengan tandanya yang mati. Maksudnya tanda mati dia gini, tanda atas. Dan juga apabila sebelumnya berbaris. Contohnya qala. Baik, huruf alif ini berbeza dengan huruf waw dan ya kerana huruf waw dan ya dalam keadaan berbaris. Sebagai contoh, la tublawunna. Dan telah didahului keduanya dengan apa membezakannya pada baris-baris tersebut seperti alaihim mau'idun. Maknanya di sini dia nak beritahu huruf waw dan juga huruf ya mempunyai baris sebutan yang berbeza. Alaihim mau'idun. Okey. Manakala huruf alif dia tidak ada sebutan yang berbeza. Dia ada satu itu sahaja. Statik, gitu sahaja sebutannya. Qala, mala, apa lagi? Talu, hama, okey, haman. Jadi ada satu jenis je bacaan dia. Tak boleh banyak-banyak jenis. Tetapi kalau waw dia boleh 2 jenis. Okey, boleh semua? Okey, next kita tengok apakah dalil-dalil bacaan mat. Kalau para pelajar baca dalam keadaan tidak ada mat, boleh ke tak boleh? Baca Quran tapi tidak ada panjang dan juga pendek. Boleh ke tak boleh? Ni, cuba kita tengok ke depan Kewujudan bacaan mat ini dibuktikan dengan dalil-dalil berikut. Daripada dalil Al-Quran melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan kalimah warattili bermaksud lambat dan ia memerlukan mat ataupun panjang. Yang kedua daripada hadis daripada Musa ibnu Yazid Al-Kandi radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Mas'ud pernah mengajarkan seorang lelaki membaca. Lelaki tersebut membaca dengan firman Allah Ta'ala, "Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin." Dengan bacaan pendek. Maka Ibnu Mas'ud menegur lelaki tersebut dengan berkata, Nabi SAW tidak membaca seperti ini. Lalu lelaki itu bertanya, bagaimana beliau membacakannya, wahai Abu Abdurrahman? Lantas Ibnu Mas'ud menjawab dengan membacanya seperti
Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dengan mat ataupun dengan panjang. Maksudnya kalau seorang tu baca tanpa ada mat panjang, maka bacaan yang tersebut salah. Sekiranya tempat tersebut perlu kepada panjang. Dia tak baca panjang. Yang terakhir sekali pada malam ini iaitu dalil daripada ijma'. Ijma' ni apa dia? Kesepakatan para ulama' ataupun kesepakatan umat Islam. Itu maksud dia ijma'. Iaitu para imam mu'tabar dalam kalangan para sahabat Nabi SAW juga memanjangkan bacaan mereka dan perbuatan mereka itu telah tersebar sehingga ke hari ini. Maksudnya apa dia? Daripada sahabat Nabi turun ilmu bacaan kepada para tabi'in, turun kepada ulama'-ulama' sehinggalah kepada generasi kita. Maka itu ialah dalil kepada kesepakatan ulama' ataupun kesepakatan ijma'. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi hari ini kita tengok hanya dalil definisi mad dan juga qasar serta beberapa perkara lah. Jadi pada minggu akan datang barulah kita tengok apa pembahagian mad. Mad asli dan juga mad far'i secara satu persatu insya-Allah. Okey, ada apa-apa soalan daripada pelajar? Tak ada soalan Jadi rasanya semua boleh faham dengan apa yang dinyatakan pada buku ini. Okey, now kita bertalaki sedikit surah Asy-Syamsi. Okey, semua boleh tengok Quran di hadapan ataupun boleh tengok Quran di tempat masing-masing. Kita sama-sama talaki surah Asy-Syamsi insya-Allah. Okey, dah bersedia semua? Okey, dah bersedia? Kita akan baca surah Asy-Syamsi satu persatu, ayat demi ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Kadzabat ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها. Okey, kita ulang sekali lagi semua dengan bacaan yang sedikit laju dan juga kita cuba
wasalkan dia. Kita sambungkan antara ayat pertama, ayat kedua dan seterusnya. Kita cuba Contoh kita nak baca dalam keadaan yang laju, nak cepat. Jadi kita kena wasalkan ataupun kita kena sambung dengan keadaan yang betul, yang cantik. Cumanya dalam bacaan ni tidak ada masalah yang banyak sebab kalau tengok di hujung ayat semuanya ada mad asli dengan kadar 2 harakat. Jadi senang untuk kita wasal. Jom kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق Allahul Azim. Alhamdulillah. Jadi itu ialah kaedah untuk kita baca dengan laju. Tapi kalau kita nak baca slow-slow satu persatu seperti bacaan yang tadi. Dalam bacaan ni cuba tengok yang berwarna merah panjang ada satu je. Mad wajib muttasil. Wassama 4 ataupun 5 harakat. Sekiranya mad wajib muttasil duduk di hujung, maka kita boleh baca 4, 5 ataupun 6. Dengan syarat duduk di hujung, mad tu ialah akhirnya ialah huruf hamzah. Maka boleh baca dengan 4, 5, 6. Tapi kalau duduk di tengah, maka 4 ataupun 5 harakat sahaja. Baik. Yang warna hijau, semuanya baca dengan dengung. Semua baca dengan dengung. Dalam bacaan ni, kebanyakannya banyak orang kata mad asli ataupun mad tabi'i 2 harakat. Okey, baik, jelasan semua untuk surah Asy-Syamsi. Jadi boleh baca dengan baik. Okey, itu sahaja. Terima kasih semua yang hadir pada malam ni. Kita bertemu pada kelas akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.